Hana Khairina. Saya telah hantar anak saya semenjak usia 2 tahun lebih lah. Sekarang anak saya dah 6 tahun lebih. Mula-mula saya hantar dia usia dia 2 tahun lebih dulu. Masa tu dominant terapi ni settle dekat dengan Bangor Peradung lagi. Waktu tu memang sukar lah dari segi macam anak saya ni cepat meragam lah. Cepat meragam, fokusnya agak kurang lah masa dulu. So itu masalah yang orang kata saya kena hadapi lah sebelum saya hantar ke dominant. Pada mulanya permasalahan yang dialami oleh anak saya tu kuat meragam, dari segi percakapan pun agak lambat. Tapi setelah saya menghantar anak saya ke dominant terapi, memang nampak banyaklah perubahannya. Kalau tengok sekarang ni dia lebih percakapannya lebih banyak, tutur katanya pun lebih banyak, dan juga cognitive function pun dah ada improvement, dah tak meragam macam dulu lagi. Pergaulan sosial dengan kawan-kawan pun dah okey. So far saya berpuas hati lah dengan khidmat daripada dominant. Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, so untuk segmen kita pada petang ini adalah segmen 30 minit bersama terapi. So, terima kasih kepada yang menonton. InsyaAllah hari ini kita akan bersiaran selama 30 minit dengan aktiviti kek DIY, dan kita akan bincangkan tentang apakah manfaat aktiviti ini bersama anak ketika mana PKP. Kalau bukan ketika masa PKP pun tak ada masalah sebenarnya. Kita boleh jalankan aktiviti macam ini. Selalunya kan, kalau saya sendiri lah. Saya ada keinginan nak membaking atau membaking kek. Tapi kita ada macam-macam alasan. Macam alasan ataupun katalah susah lah, renyah lah, nak kena pergi beli tepung, nak kena pergi beli oil lah, nak kena pergi beli mentega ke, apa-apa bahan untuk dibuat kek. Nak buat keknya kain-kain, tapi membelinya macam nak kena belikan. Lepas tu dah buat sekali, barang tu dah tersimpan macam tu. Jadi kita rasa macam tak seronok sebab membazir kan. Jadi hari ni kita ada set DIY kit ni. So kalau kita tengok kat depan saya ni, dia ada set DIY kit ni, satu kit yang dah disiapkan. So dalam set ni dia ada nanti kita tanyakan kepada yang pakar dalam bidangnya. Yang ni kalau saya krim untuk hiasan dia. Jadi macam mana bila kita dah ada satu set DIY kit ni, macam mana kita nak manfaatkan di aktiviti ni. Dah ada kita nak beraktiviti dengan anak. Okey, cantik tak cantik, nombor 2. Yang pertama, sekarang kita nak tengok semasa sesi kita hari ini adalah macam mana aktiviti ni kita boleh bantu kemahiran anak. Bantu kemahiran untuk penguasaan bahasa, bantu kemahiran untuk kemahiran motor halus, motor kasar, dan saya tengah duduk. Okey, nanti kita ada yang berdiri. Semua tu memerlukan kemahiran yang tertentu. Okey, so untuk perjalanan kita hari ini, permulaannya saya akan meniru macam mana nak deco kek ni. So di hujung nanti kita akan kongsikan apakah manfaat yang kita dapat daripada aktiviti mendeco kek ni. Okey, so petang ini bersama dengan saya, kita ada tetamu jemputan. Okey, kita jemput khusus yang akan bantu saya sebagai terapis macam mana nak mendeco kek ni adalah Puan Nakia Khadidah dari kedai pengusaha kedai kek Malaysia di Kuala Terengganu. Okey, so kita silakan Puan Nakia bersama-sama kita di screen ni.
Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum, selamat petang. Hari ini saya kenalkan diri, nama saya Nakia Khalidah. Saya mengusahakan kedai kek di Kuala Terengganu. Dan hari ini saya nak bantu Puan Izana lah untuk demo macam mana kita nak gunakan set DIY kek ni untuk bermain bersama dengan anak-anak. Okey, terima kasih Puan Nakia. Okey, selain daripada itu, kita ada juga, kita daftarkan juga tetamu jemputan yang jauh dari Selangor adalah terapi secara kerja Puan Rohaiza Azrin dari Maternity LC. Assalamualaikum Puan. Okey, Puan dengar Azrin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Izana atas jemputan. So saya OP Rohaiza Azrin daripada Mentari TLC Bandar Sarjana Putra Selangor. So hari ini kita akan sama-sama mendeko kek bersama dengan pengusaha daripada Dinia Licious. So sebagai terapis ni kadang-kadang kita nak deko kek pun tak reti kan macam mana. Tapi minat kepada bidang banking, so kami juga ada satu DIY set cake untuk decoration yang mana sebagai terapis bila kaji balik banyak manfaat sebenarnya dengan mendeko kek sahaja. So yang inilah kita akan bincangkan dan kupaskan pada hari ini. Terima kasih Puan Izana. Okay, terima kasih Puan Rohaiza Azrin. InsyaAllah saya akan mengupaskan dari sudut tapi pertukaran bahasa, terutamanya dari sudut perkembangan bahasa. So, Puan Rohaiza Azrin dia akan mengupaskan dari sudut terapi secara kerja. Okey? Okey Puan, tanpa melengahkan masa lagi, okey, saya dan juga Puan Rohaiza Azrin akan follow Puan. Okey, sebelum kita nak follow apa step-step dia, Puan Nakia ada biasa berdiri. Kami sebenarnya orang yang jarang-jarang ni dia macam lebih stable untuk duduk lah. Okey, so sebelum kita mulakan Puan, boleh Puan bantu kami kenalkan dulu apa yang ada dekat depan ni sebagai orang yang bukan dalam bidang kek ni kan. Apa nama ni? Sebab ini adalah peringkat pertama bila kita buat aktiviti negara anak. Pertama, kita kena kenalkan dulu apa benda yang kita ada. Kenapa? Sebab kita nak tambahkan kosa-kata yang ada dalam fikiran anak, dalam minda anak. Okey? Okey Puan, ni kita kek. Okey, so kalau saya ini kita panggil apa ya Puan, alas yang pusing-pusing ni. Jadi tak ada masalah ya, nanti kata, alah kat rumah saya tak ada alas pusing-pusing. Kata masalah. Pakai kotak. Kita suka sama-sama pakai kotak. Dan lagi. Okey. Tak apa, tak ada masalah. Boleh. Boleh juga. Tak ada masalah Okey. So dekat depan ni, Puan panggil apa ya Puan? Okey, biasanya dalam satu set ni, kita ada sebiji kek. Okey, sebiji kek. Lepas tu kita ada krim yang dah siap hancur dengan gula. Okey. So boleh ada 3 color kat sini. Selepas tu kita ada hiasan sikit lah. Contohnya macam ni pokok, ada butterfly, ada lollipop, ada sprinkles. Macam ni ada bunyi rumah. Itu kartun kesukaan anak-anak. Okay, selain daripada tu saya tambah sikit, mungkin kalau bergantung kepada kreativiti apa lah, boleh guna apa-apa saja yang ada di dapur. Contohnya boleh tambah buah ataupun boleh letak coklat chip macam ni ataupun biskut. Okay, tak ada limit lah, kita boleh guna apa saja yang ada dalam dapur masing-masing. Tiga tingkat pertama, bila kita nak letak aktiviti dengan anak, pertama perlu kenalkan. So sekarang ni, okey, kita dah kenalkan anak ini pokok. Okey, betul asal kan. So kita pokok. So anak tu dapatlah faham, ini pokok. Okey, mengikut level pemahaman anak masing-masing ya.
Okey, so kalau yang ni anak boleh kenal rumah. Tapi kalau kita nak kenalkan benda lain, perkara lain, kita boleh tulis je apa-apa. Kita nak perkataan apa kita nak target pada anak. Okey? So hari ni kita bertemakan sependapat hari berapa, pasal hari berapa dia ada dekat ni. Jadi superhero. Okey puan. Gunakan masa jom saya akan ikut Muazah akan ikut apa cara puan nak mendekor je. Teruskan puan. Terpulang pada ibu bapa, tapi yang ni saya dah potong pada 2 bahagian. Okay. So, yang pertama sekali, icing ni kita boleh potong dekat hujung dia. Ni. Okay. Okey, kejap puan ya. Saya nak alihkan dulu sikit saya ni. Okey. Sekejap ya. So pastikan sebelum buat aktiviti kita dah basuh tangan dulu, dah bersih-bersih dulu. Okey. Okey, Azhar pun dah siap Okey Azhar. Okey, potong. Okey. Tak ni tak pernah benda ni pun. Okay. Kita boleh tunjuklah pada anak-anak macam untuk kita buat layer yang pertama ni boleh buat bulatan. Okey. So boleh buat sama ada nak penuhkan dengan bulatan pun boleh. Ataupun nak buat dalam bentuk garisan. Okey, so kalau dekat sini maksudnya kotak-kotak anak akan dapat, dia boleh dapat segi 4, bulatan, segi 3. Okey. Zigzag boleh. Bagi anak-anak yang nak belajar, anak-anak yang nak belajar ABC pun okey, boleh boleh start menguji dulu ke atas ni. Ke atas ni supaya anak boleh apply okey. Kalau ada nak tambah, contohnya nak tambah buah ke, okay, boleh letak dekat ni lah, dekat tengah-tengah ni. Kalau tak ada pun tak apa. Okey puan, ini kita nak lapisan yang pertama tu ke puan? Macam mana? Kita nak start lapisan ini, kita nak start lapisan pertama ke? Bergantung pada kreativiti, tak semestinya. Kalau tak letak pun tak apa. Okey. Dan ni kita letak satu lagi layer dekat atas. Okey. Selain ni kita tak perlu sapu puan Kalau nak sapu pun boleh. Okey. Kalau nak sapu boleh kita guna apa sahaja yang ada dekat rumah lah. Macam ni saya guna butter knife saja. Kalau ada spatula lagi baik. Tapi kita guna sahajalah apa yang ada. So kalau kita nak sapu, kita sapu. Boleh sapu. Kalau nak letak jam ke, nak letak mentega ke, letak peanut butter, boleh lah. Bergantung atas kreativiti lah. Okey puan. Biasanya aktivitinya ambil masa berapa puan? Dia bergantung kepada ni lah. Tapi biasanya insyaAllah setengah jam boleh siap. Setengah jam boleh siap Okey. Okey, selepas tu puan kita dah letak lapisan yang kedua. So dekat atas pun kita boleh buat macam tadi lah. Dan terpulang, kalau nak ajak anak melukis ke, kita boleh lukis. Bentuk bunga ke, pun contoh. So yang kita boleh pakai warna yang sama atau warna yang berbeza Okey. Kita nak target anak buat bentuk apa. So sekarang ni Puan Nasya kata bentuk bunga. Okey, kita suka buat bentuk bunga. Okey, okey, tak perlu ikut video. Okey Puan Nasya, kalau kita tengok ni sekarang nilai
segi terapi kerja, apa kemahiran yang kita perlukan sekarang ni untuk mendiagnostik ni? Menggunakan kemahiran. So apa yang analisa daripada pemerhatian saya sebenarnya banyak sangat benefit daripada awal tadi sehingga sekarang yang dapat kita tackle perkembangan kanak-kanak. Salah satunya of course lah kita sekarang ni tengah duduk, kita tengah fokus kan. Jadi antara kemahiran-kemahiran yang agak penting untuk seseorang kanak-kanak. So selain daripada tu, ni kita pegang piping bag ni memerlukan genggaman yang kuat. Kita perlu macam mana nak kontrol sama ada kita nak press kuat sangat ataupun nak lembut supaya kita punya kita panggil dia icing sugar ni dapat keluar dengan baik daripada plastik ni kan. So dari situ juga ada kemahiran eye hand coordination, ada juga kemahiran eye contact dengan objek. So untuk kanak-kanak yang ada masalah sensori ni, icing sugar yang sticky ni untuk anak-anak yang ada sensitivity terhadap bahan-bahan yang sticky. So ini dapat untuk beri latihan kepada mereka untuk kita nak reducekan masalah-masalah yang ada. So aktiviti ni sebenarnya sangat bagus, sangat banyak benefitnya tanpa kita sedar. Tengok tu, Puan Izana kita sedang pegang icing sugar tu Kalau kita nak anak ni, anak nak explore pada tekstur, kita boleh letakkan kat jari anak. Lepas tu kalau untuk boleh letak dekat lidah bagi anak rasa macam mana. Betul sangat tu Puan. Okey, Puan Raja, seterusnya. Selepas kita dah lepas ke atas, yang ke atas ni apa kita perlu buat? So kita boleh teruskanlah untuk penuhkan IC ni. Contohnya kalau ada lagi ruang kosong dekat atas ni, kita boleh buat dot-dot ke penuhkan macam ni. Okay. Okey, so sekarang ni kalau tengok Puan Azra, dia tengah apa kaitan memegang apa nama ni, typing apa namanya? Typing betul tu. Kemahiran menulis. Ada membantu tak untuk kemahiran menulis anak-anak ni? Sangat banyak membantu sebenarnya. So kita tengok untuk kemahiran menulis sahaja sebenarnya memerlukan cara genggaman pensel yang tidak terlalu kuat dan tidak terlalu lemah. Dan juga di sini juga masa kita nak typing di atas kit ni, kita memerlukan stabilasi shoulder ataupun bahu kita ni. So dekat situ dapat meningkatkan kemahiran motor kasar di bahagian otot-otot kasar di shoulder di bahu kita, dapat merangsang shoulder girdle kita sebenarnya tanpa kita sedar. Sebenarnya aktiviti ini sangat-sangat bagus, sangat banyak memberi manfaat kepada perkembangan kanak-kanak, terutamanya kanak-kanak yang baru diperkenalkan kepada latihan menulis, latihan menggunakan jari, otot kasar, otot halus semua ni. Okey Puan, kalau orang tanya kan senanglah buat aktiviti ni sebab rokok ni kan? Foto, lepas tu bila anak dah letak kena dekat jari habis baju. So nanti kita berikan dulu dengan Puan Najah dan seterusnya. Lepas tu kita akan berbuatkan macam mana. Bila dah macam tu nak teruskan, kita jadi macam malas tu kan nak buat kat rumah tu. Betul. Selalu ini adalah tekanan utama kepada ibu ayah, terutama ibu ayah yang bekerja. Bila anak mengadu Messi semua kan, kita disakit mata ni nak tengok bersepah-sepah semua kan. Adakah kita nak teruskan ataupun kita nak stopkan aktiviti tu? Untuk kanak-kanak yang kita tahu, yang kita memang tahu anak tersebut ada masalah, nasihat saya teruskan. Cuma beri masa kepada mereka. Siapkan sedikit dan basuh. Jika perlu lagi, siapkan sedikit dan basuh. Train mereka dari step yang paling awal. Jangan paksa sekiranya anak dah menunjukkan tantrum ataupun dah menunjukkan behavior betul-betul tak nak sehingga dah baling barang, berhentilah masa tu. Bagi masa kepada anak, bagi peluang kepada mereka. Okay, seterusnya, Puan Najah, aspek kita.
Kita nak siapkan keliling dia. Ada macam-macam cara lah. Sama ada kita boleh buat apa ni? Kita boleh buat keliling macam ni. Kalau guna turntable lagi senang lah. So kita kenakan peti pula raya kan? Ini dah orang kata nak clear. Tera dah orang kata sebelah kanan dah. Sambil memisik, sambil memusingkan musingkan kek kita ni. So target kita macam tadilah, kita bukan nak kek ni cantik ke, tapi kita nak ajar kemahiran lah. So jangan parents pula stress tengok kek macam ni Tapi kan pengalaman saya, anak-anak sangat suka walaupun kek mereka tidaklah sesempurna yang kita nak. Tapi mereka menunjukkan satu keyakinan diri. So dekat situ kita dapat meningkatkan keyakinan diri pelajar. Mereka ada percaya diri daripada duduk rumah. Kan sekarang ni PKP kan, duduk rumah. So aktiviti ni dapat menggembirakan mereka sebenarnya tanpa kita sedar kan. Ni saya pun dah macam tak dapat biasa kan, dewasa je buat sesuatu aktiviti, tak kisahlah dia okey ke apa-apa aktiviti. Matlamat dia yang utama adalah nak siap dengan hantik dan lengkap. Okey, so kat situ yang kita kena kita punya pandangan tu bukan nak hantik dan lengkap, tapi untuk anak dapat lengkap. Tak hantik tak apa, tapi anak dapat kemahiran yang terima kasih Anis sekejap betul itu sebab sambil cakap dia sambil berputar pasal kemahiran motor skill dia tidaklah selalu tak tahu dah ada di buku apa ni. Jadi anggaplah saya ni dah kanak-kanaknya. Okey, saya habiskan pelajaran ni. Nanti kat sini, masa depan nanti ada kena sabar lah menunggu saya tu siap. Saya kalau buat kat rumah, kita akan siap. Okey, ni kita sebab kita sudah berpilih dulu sebenarnya. Okey, baik. Okey. Sebenarnya kita boleh gunalah macam finger yang kita bagi ni. Okey. Boleh tabur buka kreativiti anak-anak lah. Boleh tabur dengan tangan ataupun boleh guna susu. Okey, ini yang ada pertama dia. Kemahiran untuk sendiri, untuk kita satu nak buka kita bagi kita dengan anak, nanti orang rasa untuk anak buka dulu plastik ni. So ini pun dah ada kemahiran motor halusnya. Okey, so lepas tu kalau kita nak mudah, kita tuangkan kita punya manik-manik ni dalam satu bekas supaya anak mudah untuk ambil ya. Maknanya saya tak bekas tu, saya ambil terus dari plastik. Lebih ikut je. Okey, so untuk dekat rumah boleh sediakan bekas untuk memudahkan aktiviti. Bila tabur ni, macam mana kita agak? Seri-seri dah ada rasa. Bila memegang banyak-banyak. Okay, bila kita yang manis nampak saya punya, Oti Azhar dia ada ingat jari, iaitu bagaimana kita nak menggunakan jari tu. Macam mana kita nak mencubit, macam mana kita nak mengambil yang halus-halus ni. Dia bukan semua kek yang boleh ambil dan nak tabur. Nak tabur ni nak kena tengok pula sama ada tepat ataupun tak jatuh atas kek ni. Untuk anak-anak yang ada masalah koordinasi, nak tabur sini tapi pergi tempat lain. Memang aktiviti nak ambil sprinkle ni, tengok dia ada texture. Kita akan rasa geli-geli sikit, kita akan ada rasa manis-manis
bau lagi sebenarnya kan. Itu yang saya katakan memang aktiviti ni memang aktiviti salah satu aktiviti yang bermanfaat. Bila saya buat analisa semula sebenarnya keseluruhan sensori pelajar, sensori seseorang kanak-kanak dapat ditackle daripada aktiviti membuat kek ini sahaja sebenarnya. Okey tuan. Anak yang tak biasa bila dah pegang ni dia akan pakai kat baju. Betul. Kita kurang selesa. Tapi tak apa, kita cakap ni okey, try, super. Tak sama, kita boleh bantu anak dengan pegang tangan untuk ambil dan letak. Okey, Puan Nadia sebelumnya. Tabung manik ni apa kita boleh buat? Nanti seterusnya. Okey, seterusnya kita ada apa ni lah. So kita boleh boleh letak sama yang ni kita boleh tutup ke dalam kek. Jadi kita kata okey, lollipop kita cucuk dekat sini. Kita tak lollipop. Okey, lepas tu tadi ibu ayah yang nak buat untuk anak, kasih anak untuk mengikut arahan, boleh tutup barang yang ada dekat depan dan boleh dekat anak untuk ambil apa dengan apa. Ambil rumah dengan lollipop. Betul. Masa aktiviti cucuk ni juga sebenarnya kita boleh rangsang aktiviti pendengaran pelajar. Nak letak dekat mana, ambil, letak. So dari situ sebenarnya dapat develop lagi mereka punya kognitif punya kemahiran mendengar dan juga kemahiran mengikut arahan. Okey. Nampaknya teacher saya pun dah siap ni. Cantik lah. Ada ni. Okey. Jadi begini hasilnya sekejap ya. Jadi mana ni? Tapi duduk depan nampak lah kan. Dia tak rasa lah. Dia tak rasa cantik. Boleh juga sapu macam Puan Azhar buat tu. Boleh tabur juga dekat tepi. So, kita ada lagi lebihan masa kita juga. Kita masuk sekejap je. Tapi sebab sambil buat, sambil kita bercerita, so dia jadi dalam setengah jam lah. Okey? Inilah hasilnya. Cantik ke tak cantik? Nombor 2. Nombor 1. Lagi tambahan saya sediakan pisau dengan lilin. Pun ada, saya rasa pasti Puan Azhar ke boleh ni boleh gunakan lilin ni untuk okey, betul Puan. So kalau kat sini kita ada lilin, kita boleh membuat bagi anak yang kita nak latihkan latihan kemahiran meniup tu, kita boleh letak lilin. Letak lilin kat sini. Letak ada api di atas tu. Tapi sebelum tu, dah berhasil dia tiup. Sekali, bukan tiup IQ yang letak kat situ kan. Okey. So last kali bila kita belajar, macam Puan beritahu tadi, okey. So kalau dari segi kita ambil, kita suka part ni sebab dia ada kata. Ada saja satu kemahiran yang susah untuk dapat. So ini potong tak cantik, kita pun tak apa. Dan dia akan dapat belajar kemahiran dan juga menguasai perkataan. Okey, kalau kita letak kat sini, alamak nak jatuh. Potong. Okey, Wakil Azhar ya, kalau untuk memotong bukan semudah ini kan. Ada anak dia terbalik kan dia punya ni sebab kemahiran potong dia belum cukup bagus lagi. Betul. Dan juga kemahiran untuk pegang pisau dia ada kemahirannya. Bukan macam ni ya. Melalui pegangan potong untuk pegang untuk potong kil ataupun potong buah, kita perlu menggunakan macam ni kan, selalunya ada satu dekat atas ni ataupun begini. So walaupun kita main kek yang tipu-tipu pun, kebanyakannya kek kita akan mencucuk kek tipu-tipu tu kan. So daripada aktiviti ni kita boleh mengajar bagaimana sebenarnya untuk memotong kek dengan cara yang betul, untuk pegang tangan dengan cara yang betul. Okey Puan Nadia, terima kasih untuk sesi demonstrasi hari ini. So untuk yang penghujungnya, kita dah sampai ke penghujung.
Cik Azhar akan buat rumusan sedikit sekejap untuk tengok apakah yang kita dapat belajar. Tetapi kita dah sembang-sembang, tak tahu dah mana topiknya kan. Kita rumuskan apakah perkara yang anak dapat belajar dari aktiviti Merdeka DIY Kit. Okey, kalau tengok tak salah namanya, taklah sembang sangat. Sembang sikit je kan. Okey. So, terima kasih kepada Nadia atas menerima jemputan dan turut serta dengan kami untuk sesi Deko Kit hari ini. Okey, bagi yang okey, siapa yang bagi yang berminat boleh berhubung dengan Puan Nadia ataupun Kina Kit dengan Lisa satu set ni bagi yang Terengganu ataupun Puan Terengganu untuk yang dekat yang nak dapatkan set ni dekat Selangor, kontaklah dengan Cik Azhar. Saya tak kreatif, so saya ambil yang set nak scout. Okey? Okey, Puan, terima kasih banyak-banyak Puan. Puan Nadia. Okey. Okey, ada kita sambung sikit. Okey, saya rumuskan saya bagi tiga perkara anak dapat belajar dari aktiviti ini. Okey, yang pertama, anak dapat mengukuhkan. Tak kisahlah anak selevel apa. Kalau anak selevel setahun, kita targetkan dia punya penguasaan bahasa juga. Okey, yang pertama adalah kemahiran prapertuturan. Kemahiran prapertuturan adalah eye contact. Maksudnya masa-masa saya buat tadi, saya tengok dekat skrin macam mana cara nak buat. Saya pindah pandangan mata saya dekat kek ni. So itu adalah kemahiran eye contact. Pada masa yang sama, untuk prapertuturan adalah kemahiran tumpuan. Kalau kita tak ada tumpuan, dah siap kek ni. Yang ketiga, kalau untuk prapertuturan adalah kemahiran meniru. Meniru apa yang nak diambil, gerakan yang macam mana. So itu kemahiran prapertuturan yang anak dapat kuasai. Sebenarnya banyak lagi, cuma saya kupas untuk yang utama dalam aktiviti ni. So yang keduanya adalah dari kefahaman. So kefahaman yang paling utama adalah anak dapat menguasai kosakata, penambahan vocabulary ataupun perbendaharaan kata, kata baru yang diorang akan dapat. Kalau dekat sini ada benda, ada kata kerja, jadi kita rasa apa yang perlu fikirkan, perkataan apa yang kita nak sebut sewaktu aktiviti. Itulah yang kita akan ulang beberapa kali supaya anak tu dia dapat diserapkan ke dalam minda dia. Okey, so yang ketiga adalah ini kalau untuk mengukuhkan penguasaan bercakap, membina ayat. Bagi anak yang masih belum membina ayat, kita boleh buat latihan meminta. Okey, latihan meminta ketika mana? Ketika mana kita nak letak kita punya decoration ni. Ada minta, dia dapat letak. Macam tu. So kalau kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kat sini. 5, 6, 7. 7 kali anak boleh berlatih meminta. Saya daripada sebagai anak yang dah tinggi level dia boleh belajar meminta pertolongan. Bagi yang dah tinggi lagi dia boleh, lepas dia dah buat, dia boleh bercerita apakah step-step yang digunakan, apa langkah-langkah yang digunakan untuk buat kek ni. Itu secara ringkas dari 3 aspek, prapertuturan, kefahaman dan juga dari segi ekspresif membina ayat. Itu dari sudut terapis pertuturan. So, kita simpulkan dari segi terapis cara kerja, apakah 3 perkara yang utama anak dapat daripada aktiviti ini. Silakan Puan. So kita dah tahu dah, okay? Untuk seorang kanak-kanak, of course lah kita mahukan mereka berkomunikasi. So Puan Izana kita dah terangkan panjang besar topik tentang komunikasi. Okay, apa pula pandangan saya sebagai occupational therapist, sebagai terapis cara kerja? Dengan membuat kek ni, saya telah menganalisa beberapa perkara penting, terutamanya dari satu aspek yang sangat penting iaitu sensori. Terlalu banyak, boleh dikatakan semua elemen. Kita ada 7-8 elemen sensori yang dapat kita tackle hanya dengan membuat kek sahaja, mendekor kek sahaja. Okay, so selain daripada tu eye contact, tadi Puan Izana kita dah bercerita tentang eye contact dan juga kognitif. Okay, selain tu kita ada kemahiran motor kasar, motor halus untuk persediaan menulis.
dan juga tentang keyakinan psikologikal dalaman seseorang kanak-kanak tu. Tapi apa yang paling penting sebenarnya saya nak fokuskan kepada sensori. Kenapa? Sebabnya adalah satu masalah yang selalu dialami oleh kanak-kanak, terutamanya kanak-kanak berkeperluan khas. Okey, seperti apa yang kita tahu, sensori kita ada 7, seperti contohnya taktil, sentuhan. Kanak-kanak perlu sentuh tekstur yang agak lembut seperti contohnya tekstur krim, tekstur yang sedikit kasar, tekstur sprinkle ni kan. Dan juga macam mana nak pegang pisau dengan betul, nak pegang yang cucuk-cucuk ni, semua yang berkaitan dengan sensori. Selain daripada tu ialah auditory. Perlu mendengar arahan yang diberikan. Boleh tak nak fokus dengan masa buat ni kan mesti ada distractor daripada luar. Boleh tak anak menapis distractor daripada luar untuk fokus kepada aktiviti ni sahaja. Okey? Selain daripada tu proprioceptive. Apa tu proprioceptive? Joint sense, iaitu bagaimana nak memicit kita punya ni, kuat macam mana, ya. Lepas tu macam mana nak stabilkan bahu, macam mana nak stabilkan kita punya body posture. Yes, tak ada di dalam satu aktiviti ni. Selain daripada tu adalah visual, penglihatan. Boleh tak anak nak lihat warna pink ni ke sensitif dengan warna pink? Boleh ke nak boleh ke nak fokus, nak lihat, ya. So seperti apa kita tahu, untuk melakukan aktiviti ni perlu lihat. So daripada sinilah pelajar akan anak-anak kita akan belajar untuk memerhati sesuatu keadaan tu. Selain daripada tu olfactory dan juga gustatory, menghidu dan merasa. Boleh tak bau macam saya di sini? Krim saya bau pineapple, sangat wangi. Masa buat tu kita ada bau. Dan bagaimana pula rasa? Manis ke, masin ke? Semua ada ya di dalam ni. Dan last sekali adalah vestibular. Boleh tak anak-anak berdiri ataupun nak duduk dengan stabil untuk menstabilkan badan sendiri untuk buat. Dan juga lain-lain. Seperti contohnya crossing midline, beberapa skill yang sangat penting yang kadang kita terlepas pandang skill ni. Kita nak anak kita menulis tanpa kita sedar aktiviti-aktiviti ataupun kemahiran-kemahiran asas untuk menulis tu kanak-kanak belum dapat tackle, belum dapat diselesaikan. So kita sebagai parent stress, kenapa anak tak boleh menulis dengan baik? Ya, sebabnya kita tak tackle kemahiran-kemahiran asas yang paling awal tu. Okay. Untuk yang lain-lain saya rasa tadi Puan Insana kita dah bercerita panjang tentang komunikasi kan. Dan yang paling penting semasa anak-anak melakukan aktiviti ni akan build up ataupun akan terbinanya keyakinan diri, kepercayaan diri. Mereka akan rasa bangga dengan hasil yang mereka buat. Dan perkara inilah yang sangat penting untuk mereka bawa ke hari kelak. Supaya mereka rasa confident level yang tinggi untuk ke hadapan. Bangga diri dapat menghasilkan sesuatu yang wow macam tu. Ini pandangan saya sebagai occupational therapist. Terima kasih Puan Insana. Puan Nazha atas perkongsian sangat panjang lebar ya. So saya rumuskan dia adalah membantu anak dari sudut sensory. Sensory itu pun dah sangat banyak aspek dia. Okey, terima kasih kepada Puan Raisa Azrin atas menerima jemputan kita pada hari ini. Okey, so bagi ibu ayah dan kat luar sana, boleh. Dia bukan sahaja untuk anak yang special, berkeperluan khas, bukan. Anak biasa pun sangat tak ada masalah untuk buat aktiviti ini. Okey, so kami dekat sini mengucapkan selamat mencuba, selamat maju jaya dan terimalah Selamat menjamu selera. hasil aktiviti. Selamat menjamu selera juga. Lepas ni kita nak potong ni. Kita lagi foto excited pula rasa nak makan. Betul. Kan? Excited dan merasai hasil dari apa yang kita buat. Begitulah anak-anak kita. Okey Puan, terima kasih. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di segmen 30 minit bersama Trapis dengan topik yang berlainan pada minggu yang depan ataupun depan lagi. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.